Baik. Assalamualaikum. Selamat pagi. Berjumpa kembali untuk subjek matematik tingkatan 1. Jadi untuk hari ini, minggu ni kita akan habiskan bab ni. Okey, minggu ni kita akan habiskan bab yang pertama, bab nombor nisbah. Kita akan lihat gabungan operasi melibatkan semua operasi nombor nisbah, tambah, tolak, darab dan bahagi, bagi operasi pecahan, perpuluhan, integer, positif dan negatif lah. Jadi yang pertama sekali hari ini kita tengok baru masuk bab nombor nisbah. Baru masuk mengenal dan memerihalkan nombor nisbah. Okay, yang pertama sekali kita kena kenal nombor nisbah tu yang macam mana nombor nisbah. Nombor nisbah ialah pecahan. Asal dia pecahan, nisbah lah. Asal dia boleh jadi nombor pecahan, asal nombor itu boleh jadi pecahan, itu kita panggil sebagai nombor nisbah. Kemudian nombor nisbah ni ada dua bahagian. Yang pertama, bila ditukarkan kepada pecahan itu ditukarkan kepada perpuluhan, kita panggil dia sebagai perpuluhan dengan digit terbatas. Kemudian kalau ditukar kepada perpuluhan, kita panggil dia sebagai perpuluhan dengan digit tidak terbatas. Apa maksudnya? Kenapa 1/5 ini kita panggil sebagai perpuluhan dengan digit terbatas? Maksudnya ialah 1/5 ni sebenarnya dah 1/5. Kalau tekan kalkulator, okey, 1/5 bermaksud kalau tukar kepada perpuluhan ini 0.2. Terbatas bermaksud ialah dia ada had, ada limit. Okey, berbeza dengan 1/9. Okey, cuba kalau tekan 1/9. 1/9. Okey, kalau tukar kepada perpuluhan, tengok. Dia tidak pandai habis. 1/9 ni bila tukar kepada perpuluhan tidak pandai habis. Berterusan. Ni banyak lagi ni. 0.111111111 tidak pandai habis. Ni tidak terbatas. Faham? Okey. 1/9 ialah nombor nisbah. Okey, tapi kalau 0.11111 ni kita tidak pandai, tidak boleh tukar kepada pecahan. Maksudnya dia, nanti kita tengoklah yang mana satu nombor nisbah, yang mana satu bukan nombor nisbah. Okay, contoh lain contoh lain. Contoh 2/33. Adakah ini nombor nisbah? Asalkan pecahan nombor nisbah. Adakah ini nombor nisbah ni sebagai nombor nisbah perpuluhan terbatas ke tidak? Okay, tukar kepada perpuluhan. Tengok, berulang kan. 0606060606 tidak pandai habis. Okey, apa lagi contoh lain? Okey, contoh lain, perpuluhan dengan digit terbatas. Okey, contoh lain ialah 1/4. Okey, 1/4. Ya, kat 1/4. Tengok. Kalau tekan kalkulator, 1/4. Okey. Tengok perpuluhan. Okey, 0.25. Dia sampai situ je. Okey, so maksudnya dia adalah perpuluhan terbatas.
pecahan, nombor nisbah. Tapi bila tukar kepada perpuluhan, dia adalah suatu perpuluhan yang terbatas. Okey, contoh yang tidak terbatas, contoh lain. Contoh 1/3. Okey, 1/3. Okey, 1/3. Okey, cuba kita tekan kalkulator 1/3. Okey, 1/3. Tengok 0.3333333. Okey, dia tidak pandai, habis. Okey, bermaksud dia adalah nombor nisbah sebab dia boleh dalam bentuk pecahan. Tapi bila tukar kepada perpuluhan, dia jadi sebagai perpuluhan dengan digit yang tidak terbatas. Okey, sama ada berulang atau tidak terbatas lah. Berulang lah. Kan tadi kan. 3333 berulang. Tidak pandai habis. Okey. Okey, kita lihat contoh macam mana bentuk soalan. Okey, tentukan sama ada yang berikut adalah nombor nisbah atau bukan. Ini yang pertama. Cikgu beritahu tadi, nombor nisbah ini ialah kita boleh tukarkan dia kepada pecahan. Asal dia boleh ditukar kepada pecahan, bermaksud dia adalah nombor nisbah. Okey, contoh yang pertama 1/45. Ini nombor bercampur. Ini pecahan tapi dalam bentuk nombor bercampur. Maksudnya yang ni kamu kena tukar dulu kepada bentuk pecahan tak wajar. Macam mana tukar 1/45 kepada pecahan tak wajar? Okey, 1/4/5. Macam mana tukar kepada pecahan tak wajar? Maksudnya di sini kena darab, kena hasil darab, kamu tambah. Apa jadi? 1/5. Yang ini 1/5, 5. 5 tambah 4, 9. Jadi 9/5. Okey, tengok. 9/5. Dalam bentuk pecahan kan? Bila dia boleh ditukarkan ke dalam bentuk pecahan, bermaksud dia adalah nombor nisbah. So, maksudnya yang ini adalah nombor nisbah. Boleh? Okey, yang kedua yang ni, yang kedua. 3/4. Adakah 3/4 ni nombor nisbah? Iyalah. Sebabnya apa? Sebab memang dia sudah pecahan. Sudah dalam bentuk pecahan. 3/4. 3/4. 3 nisbah 4. Memang sudah pecahan. Jadi, yang kedua ni memang sudah. Ya. -9. Adakah -9 ini nombor nisbah? Ini bukan bentuk pecahan. Bolehkah -9 ini ditukar kepada bentuk pecahan? Okey, kita tengok. -9. Ingat, setiap nombor ataupun integer ataupun nombor bulat, dia sebenarnya adalah boleh dibahagikan dengan 1. Contoh 5 kan? Contoh 5. 5 ni sama dengan 5 bagi 1. 5 bagi 1 dapat berapa? Dapat 5 balik kan? Dapat 5 balik. Sebenarnya setiap nombor itu sebenarnya adalah per 1. Bermaksud -9 ini bermaksud adalah -9 per 1. Bermaksud ini boleh ditukar kepada pecahan. Bentuk pecahannya adalah -9 per 1 kan? Bermaksud yang ini ni adalah ini bentuk pecahan. Bila boleh ditukarkan kepada bentuk pecahan, bermaksud dia adalah nombor nisbah. Okey. 3.5. Okey, 3.5 ini bentuk perpuluhan. 3.5 bolehkah ditukar kepada bentuk pecahan? Okey. Macam mana cara mau tukar kepada bentuk pecahan? Kalau 3.5. 35 ni contoh kalau duit RM3.50. Kan RM3.50. RM3.50 tu bermaksud adalah 3 ringgit
3/1/2 kan. 3/1/2. Okey, 3.5 ni bermaksud adalah 3/1/2. Okey, 3/1/2 ini tukar kepada bentuk pecahan tak wajar. Sini darab, kemudian tambah 3 darab 2, 3 darab 2 6, 6 tambah 1 7. Bermaksud 7/2. Tengok, sudah tukar kepada bentuk pecahan tak wajar. Bermaksud 3.5 ni ialah 7/2. So maksudnya ialah dia adalah nombor nisbah. Okey, kalau tak pandai, gunalah kalkulator. Macam mana tukar 3.5 ni kepada pecahan? 3.5. 3.5. Okey, tekan sama dengan 3.5. Kan? Tukar kepada pecahan macam mana? Tekan yang ini lah. Tekan yang ni. Dia jadi 7/2. Anggaplah 7/2. So maksudnya dia adalah nombor nisbah. Okey. Apa lagi kaedah mau tukar yang ni? Okey, 3.5. Ingat, 1 ni bermaksud adalah per 10. Okey, 1 ni bermaksud adalah per 10. Sama juga. Hanya 3.5. Okey, 3.5 ini bermaksud adalah 1 ialah bermaksud per 10. Kan, bermaksud alih 1 tempat perpuluhan bermaksud per 10. Bila alih 1 jadi apa? Jadi 35. 35 apa? 35/10. Tengok. Dah jadi pecahan. Kan? Sama je. Maksudnya 3.5 ni tukar kepada perpuluhan. Tukar kepada pecahan, dia akan jadi 35/10. Tapi tak sama ni. Kenapa tidak ngam dua ni? Ini 35/10. Ini 7/2. Sama juga. 35/10 ni permudahkan. Maksudnya 35/10. Tekan sama dengan tengok, dia jadi juga 7/2. Benda yang sama saja. Okey. Okey, tengok contoh yang kedua. Antara nombor berikut, yang manakah bukan nombor nisbah? Bulatkan. Yang bukan nombor nisbah, bulatkan. Apa maksud bukan? Bukan bermaksud yang tidak boleh tukar kepada pecahan. Tengok, 3/4 pecahan kan? Dah tengok tadi kan? Yang ini tidak payah bulat. Sebab ini nombor nisbah. Ini nombor nisbah. 2 boleh tukar kepada 2/1. Ini boleh tukar kepada 2/1. Ini pun nombor nisbah, tidak payah bulat. Yang ni apa benda ni? Punca kuasa 2. Bolehkah dia tukar kepada pecahan? Macam mana tukar kepada pecahan? Cuba tekan dulu kalkulator. Punca kuasa 2. Kita tengok apa dia punya jawapan. Tengok. Nombornya tidak terbatas. 1.41421356. Ada lagi belakang ni, tapi tak muat. Tak muat kalkulator. Jadi tidak terbatas. Tak boleh tukar kepada pecahan. So maksudnya yang ini adalah bukan nombor nisbah. So maksudnya yang ni dibulatkan. 1. Okey, 7/0. Adakah ini nombor nisbah? Okey, 7 dia hanya per 1 baru nombor nisbah. Sama ada 7 ni 2 apa, dia tidak boleh per 0. Okey, kalau per 0 maksudnya dia akan jadi error. Okey, cuba tekan kalkulator. Okey, 7/0. 7/0. Tengok, dia jadi error.
Error, tak boleh, infinity. Bermaksud dia adalah bukan nombor nisbah. So, bulat. Kemudian ini apa ni simbol? Seterusnya tengok yang phi. Yang phi macam mana? Bermaksud phi. Kalau kalkulator dia ada simbol simbol phi. Nampak ni? Ni yang kuning ni. Macam mana mau ambil yang kuning? Ambil yang kuning, tekan shift. Shift, ambil yang kuning ni. Ni ada keluar. Phi ni apa phi? Tekan sama dengan. Tengok. Tidak pandai habis. 3.1415255926. Ada lagi belakang ni. Tak pandai habis. So maksudnya dia adalah bukan nombor nisbah. Sebab bila tukar kepada perpuluhan dia tidak pandai habis. So maksudnya phi bukan nombor nisbah. 2.5 kita sudah tengok tadi kan. Tadi kita tengok 3.5. 3.5 tukar jadi 35/10. Maksudnya yang ni kalau tukar dia akan jadi, alihkan 1, dia akan jadi 25. 25/10. So ini nombor nisbah lah. Kalau permudahkan pun dia akan jadi 5/2. 0.333. Apa maksud titik ni? Titik 3 ni. 0.333 titik sempat je. Tapi ada titik 3 kali. Maksudnya berulang. Tak pandai habis. Berterusan. 0.3333333 sampai keluar skrin ni. So maksudnya dia nombor berulang. Perpuluhan berulang. Bila perpuluhan berulang, kita tak boleh nak tekan, nak tukar kepada pecahan. Yang ni boleh. Kita alih 1/10. Kalau alih 2 kali per 100. Contoh 2.55 contoh. 2.55 macam mana tukar kepada pecahan? Kita alih 2 kali. 1, 2. 2 kali kan? 2 kali bermaksudnya 2, 5, 5. 2 kali maksudnya per 100. Boleh? Ni 2 kali. 2 kali bermaksud 20. Kalau yang ni ni berapa kali kita mengalih? 1, 2, 3, 4. Dia bilang tak pandai habis. Berulang. Maksud kita tidak tahu per berapa ribu, berapa juta. Maksudnya tidak boleh tukar dia kepada pecahan. Bila tidak boleh tukar kepada pecahan, bermaksud dia adalah bukan nombor nisbah. So ini adalah bukan nombor nisbah. Boleh? Simple je kan? Seterusnya kita masuk bab pengiraan. Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi nombor nisbah mengikut tertib operasi. Tertib operasi ni maksudnya apa? Maksudnya buat emas lah. Buat emas. Itu maksudnya tertib operasi. Bracket dulu kan. Bracket, division, multiplication, addition, subtraction. Kita lihat contoh yang pertama. Negatif 3.1 tolak. Tolak kurungan bracket negatif 0.8 tolak 1/2. Yang pertama sekali ikut urutan. Urutannya adalah ada kurungan bracket. Bermaksud buat dalam ni dululah. Dan dalam ini ada pecahan nombor bercampur. Kaedahnya adalah yang ini tukar dulu kepada nombor pecahan tak wajar. Macam mana tukar? Sudah ajar kan? Bermaksud negatif 3.1 tolak negatif 0.8 tolak 1/2 ni. Tengok kita buat pengiraan pecahan dengan perpuluhan. Bila buat pengiraan, tukarkan kepada 1 saja. Sama ada perpuluhan tukar kepada pecahan
ataupun pecahan tukar kepada perpuluhan. Kalau tengok ini, ini 1/1/2 ni, kalau sudah biasa kamu ketahui ini adalah bila tukar kepada perpuluhan, dia akan jadi perpuluhan yang terhad. Maksudnya dia habis, boleh dihabiskan perpuluhannya. Apa maksud? Negatif 1/1/2. 1/1/2 ni kalau tukar kepada ini, tengok 1 apa jadi? Sorry. Nombor bercampur. Bercampur 1 tambah 1 1/2. Baik. Per 2. Apa jadi? 3/2 kan? Tukar ini akan jadi 3/2. Kalau 3/2 bermaksudnya kalau tukar kepada perpuluhan dia akan jadi 1.5. Okey. Kalau mau tukar terus tidak mau guna ini, maksudnya nombor bercampur. Itu maksudnya kita panggil dia sebagai nombor bercampur. Kalau tidak mau tukar kepada 1 tambah, kamu kena guna shift. Contoh yang ni. Shift yang ini. Terus dia dapat 3. So, apa jadi? 1/2. Tengok yang ni bahagian pecahan. So apa jadi bila tukar? Sama juga 3/2. Tukar kepada perpuluhan 1.5. Okey. So maksudnya yang ini bila tukar kepada perpuluhan, kenapa tukar kepada perpuluhan? Sebab semua geng yang lain ni adalah perpuluhan. So dia akan jadi 1.5. Okey. Yang asal dia apa tadi asal? Yang asal dia tadi ialah 1/1/2. Yang ini ni 1/2 ni tukar dia akan jadi 3/2 kan? 3/2 tukar kepada perpuluhan dia akan jadi 1.5. Okey. So seterusnya selesaikan yang di dalam kurungan. Ni selesaikan dalam kurungan ni. Apa jadi? Yang ini salin balik. Yang lain salin balik. Negatif 3.1 tolak. Yang ini selesaikan dalam kurungan. Macam mana selesaikan? Cari jawapan ini. Macam mana cari? Kalau ada kalkulator, terus direct tekan kalkulator. Kalau tiada kalkulator, kena buat pengiraan lah. Macam mana pengiraan? Tanda sama kan? Tanda sama bermaksud kena buat operasi tambah. Ambil yang ini, tambah yang ini. Dapat jawapan, simpan di sini. Tanda jawapan itu ikut tanda yang besar. Yang besar yang ini kan. Saya akan jadi negatif. Kalau ada kalkulator, direct tekan kalkulator. Apa tekan? Inilah negatif 0.8, negatif 0.8, kemudian tolak 1.5. Sama dengan negatif 2.3. So sini negatif 2.3. So tengok. Tengok sini. Negatif dengan negatif. Tukarkan kepada tanda yang baru. Kamu boleh terus kalkulator. Boleh cari kalkulator semua ni. Tapi kita mau kaedah dia. Langkah kerja dia. Yang ini bila berjumpa dengan yang ini, dia tukar satu tanda yang baru. So dia akan jadi positif kan. So negatif 3.1 tambah 2.3. Kemudian selesaikan. Guna kalkulator. Berapa? Negatif 3.1 tambah 2.3. So sama dengan negatif 0.8. So jawapan dia negatif 0.8. Itu jawapan akhirlah. Okey, kamu boleh terus direct calculator boleh. Macam mana direct calculator?
Tengok tekan ni semua satu kali Negatif 3.1 tolak kurungan negatif 0.8 tolak lepas pecahan 1/2 pecahan 1/2 lepas tu tutup kurungan. Tengok sama kan. Okey, type sama macam ini. Okey, dua ni sama. Tekan sama dengan dapat negatif 0.8. Tengok sama dengan ni. Boleh tekan kalkulator, dapat terus jawapan. Tetapi kamu tidak tahulah jalan kerja dia. Okey, tidak ada markah. Kalau dalam peperiksaan, dalam pentaksiran tidak ada markah. Okey, tidak ada markah yang menunjukkan kamu faham kaedah dia, kamu faham jalan kerja dia, macam mana daripada soalan begini sampailah dia jadi dapat negatif 0.8. Okey. Okey, contoh yang kedua. Ini ada 3 contoh Contoh pertama sudah, contoh yang kedua. Okey, negatif 0.55 tolak negatif 8 kurungan bahagi bahagi 5 pernah ingat. Kalau bahagi nanti akan tukar jadi darab, pecahan ni diterbalikkan. Okay, kemudian kita mau buat apa dulu kan? Ada bracket kan, ada kurungan. So buat dalam kurungan ni dululah. Okay, dalam kurungan ada pertembungan antara dua simbol. So tolak dengan tolak dia akan jadi tambah kan. So selesaikan dulu. Apa jadi? Okay, kita buat dulu sama dengan negatif 0.55. Yang ini akan jadi tambah 8. Okay, bahagi tukar terus. Sebab kita nampak nampak pecahan bahagi tukar terus. Bahagi ni tukar terus kepada kali atau darab. Okay, yang ini terbalikkan 6/5. Okay, yang ini kena terbalikkan. Okay, so yang ni akan jadi dalam bracket negatif 0.55 tambah 8 darab 6/5. Bahagi tiadalah. Bahagi dah jadi kali tadi. So selesaikan yang ni. Macam mana selesaikan ni? Okay, tanda berbeza kan. Tanda berbeza buat operasi tolak. 8 tolak 0.55 tanda jawapan ikut tanda yang positif. Yang besar ni positif. Okay, ataupun boleh guna kalkulator. Boleh guna kalkulator, tapi jangan guna kalkulator daripada awal. Guna kalkulator pada langkah kerja dia. Yang ni guna kalkulator lah. Okay, so wajib ada kalkulator, wajib ada Okay, maksudnya negatif 0.55 negatif 0.55 tambah 8. Apa jawapan dia? 7.45. Okay, tiada simbol maksudnya positif lah. So jadi 7.45. Ni yang ni 7.45 kali turun balik kali 6/5. Okay, 6/5 ni ini perpuluhan, ini pecahan. Okay, tukarlah ini kepada perpuluhan juga, biar geng-geng sama-sama perpuluhan. So maksudnya apa jadi 6/5 tu? Tukar kepada perpuluhan. Maksudnya 6/5 tukar kepada perpuluhan 1.2. So maksudnya yang ni adalah 1.2. So 7.45 darab 1.2. Kemudian direct calculator. Okay, 7.45 darab 1.2. So 8.94. Jadi jawapan dia 8.94. So ini jawapan akhirlah. Okay. Okay, contoh yang terakhir, contoh yang ketiga.
Okey, 6 kurungan negatif 5 tambah 12 darab 3.6 bahagi 2/3. Tengok ni. Bahagi lagi. Jumpa lagi bahagi. Ingat, bila bahagi pecahan, bahagi tukar kepada darab. Kemudian pecahan ni diterbalikkan. Kemudian lepas terbalikkan, kita lihat. Bolehkah dia ditukar kepada pecahan, kepada perpuluhan. Okey, so sekarang 6. Yang ni ada kurungan, selesaikan dalam kurungan. So, selesaikan dalam kurungan. Selesaikan inilah. Okey, yang lain salin saja kan. Maksudnya 6 kurungan negatif 5 tambah 12. Berapa negatif 5 tambah 12? Okey, tanda lain kan, tanda lain. Tanda lain berbeza, maksudnya tolak. 12 tolak 5 dapat berapa? 7. Tanda 7 ikut tanda siapa? Tanda 12. 12 apa? Positif. So, positif 7. Baikkanlah 7. Tak payah tulislah 7. Okay. Tak payah tulislah positif tu. Sebab saya dah tahu dia positif. Ini tetap kurungan. Bahagi, darab 3.6. Bahagi. Okay, terus tukar kepada darab. Yang ni terbalikkan jadi 3/2. Okey, ini darab. Darab kan? Darab lah. Kurungan ni darab. Maksudnya dia operasi darab. Yang sini operasi darab. Okey, darab. So, 6 darab 7. Berapa 6 darab 7? Kalkulator pun boleh. Tekanlah kalkulator. Okey, 6 darab 7. 42. Okey, ini jawapannya ni. Okey, yang lain salin balik. Darab 3.6. Okey, darab. Okey, 3/2 ni tukar kepada perpuluhan. Okey, guna saja kalkulator. 3/2 kita sudah buat tadi kan. 3/2 bermaksud 1.5. So, 1.5. Okey, kemudian darab lah. Okey, direct guna kalkulator. Tekanlah kalkulator tu. Okey, buat dari depan boleh. Buat satu kaligus boleh. Okey. Kalau dari depan, selesaikan ini dulu. Okey, berapa jadi? 42 darab 3.6. Kalkulator. 42 darab 3.6. Berapa? 151.2. Dia akan jadi 151.2. Turun balik 1.5. Okey, so last jawapan akhir. Darab 151.2 darab 1.5. Maksudnya 151.2 darab 1.5. So, jawapan akhir dia 226.8. So, 226.8. So, ini adalah jawapan akhir. Okey. So, harap semua boleh faham Harap boleh faham dan boleh tengok video ni berulang-ulang, tengok macam mana kaedah kerja. Okey, yang ni okey. Cikgu tunjuk macam mana boleh ni. Yang ni soalannya terus dapat 226.8. Okey, tengok. Okey. Untuk pengetahuan sajalah. Okey, kita buat satu-satu ikut soalan. 6 kurungan negatif 5 tambah 12 tetap kurungan darab 3.6 bahagi 2/3. Sama kan? 6. Okey, sama. So, tekan sama dengan, tengok, sama. 226.8. Okey, bermaksud boleh terus dapat jawapan. Tetapi kita tidak mahu yang ni. Kita tidak mahu. Ini boleh. Untuk cek jawapan boleh. Tapi kaedah kerja kena ada. Siapa yang pertama yang diselesaikan. Okey, boleh faham So, harap semua boleh faham. Okey, terima kasih untuk
sesi PDP ni. Kita akan jumpa lagi untuk next class lah. Next class kita akan buat lagi untuk penyelesaian masalah, menyelesaikan masalah melibatkan nombor nisbah. Soalan dalam bentuk ayat. Minggu ni kita habiskan bab ni. Minggu depan masuk bab baru. So harap semua boleh faham, boleh lihat video ini berulang-ulang. Kalau tidak faham, boleh tanyalah direct personal dengan cikgu untuk sebarang pertanyaan. Sekian. Assalamualaikum dan selamat belajar.